Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua dalam keadaan baik dan sihat dan ceria sentiasa. Okey? Dan cikgu harap juga semua orang dah bersedia untuk mendengar perkara yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Okey, macam awak tengok dekat slide, dekat situ kan, SPM dah habis. Dah habis dah SPM. Ke mana anda? Ke mana anda nak pergi? Semua anak anda tingkatan 5 senior ni, ke mana anda? Okey, jadi pada hari ini kita lebih kepada nak memberi panduan untuk membuat pilihan yang betul. Okey, make the right choice. Okey, so kita teruskan. Okey, inilah dia selepas SPM. Adakah ada di situ universiti yang anda inginkan, yang anda impikan? Apa perancangan kerjaya? Ada tak kerjaya yang anda minat dekat situ? Okey, kita pergi next. Okey, so ini adalah laluan untuk selepas SPM. Okey, untuk laluan ni, cikgu harap semua dah tahu dan dah jelas tentang laluan ini. Sebab perkara ni anda perlu tahu supaya sebab masih ada lagi yang tanya cikgu. Ada yang tanya cikgu, kita dah ambil asasi, kena ambil diploma lagi ke? Cikgu, kita dah masuk matrik, kena masuk diploma ke? Tak. So dekat sini kena tengok betul-betul laluan ni. Okey, sekarang awak berada di sini. Okey, awak berada di sini, awak ambil SPM. So, selepas SPM, awak kena lalu salah satu daripada sini. Contoh, awak ambil matrikulasi, barulah sambung ijazah pertama. Ataupun awak ambil asasi, sambung ijazah pertama. Ambil diploma, sambung ijazah pertama. Ataupun ambil tingkatan 6. Dan seterusnya macam itulah. Awak akan ambil salah satu, barulah awak sambung ke ijazah yang pertama. Tapi kalau awak nampak dekat sini, cuba tengok. Tiba-tiba kenapa dia dekat sini, dia terkeluar. Okey, yang ini SPM. Terus ke IPG. IPG ni adalah satu program tajaan yang mana dia terus ke ijazah. Yang ini cikgu akan terangkan sebentar lagi. So, ini laluan secara basic cikgu terangkan. Okey, untuk ILKA ni, kalau awak ambil sijil, awak tak boleh terus pergi degree. Kalau sijil, dia akan pergi ke diploma dulu, baru pergi ke degree. Kalau masih ada di kalangan yang menonton hari ini, masih ada lagi yang tak jelas, boleh tanya pada cikgu. Okey, kena faham betul-betul laluan. Okey, jadi kita balik kepada fokus kita hari ini. 3 perkara yang cikgu nak fokuskan. Perkara pertama tentang program ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP dan program penghantaran pelajar cemerlang keluar negara PPC. Okey, yang kedua kita akan tengok program matrikulasi KPM, dan yang ketiga permohonan UPU online bagi kemasukan ke universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. Okey, untuk bidang-bidang yang kita nak fokuskan pada hari ini, cikgu akan buat video ni satu kali je. Okey, jadi nanti cikgu akan bagi minit berapa. Kalau awak minat nak dengar matrik, awak pergi ke minit yang cikgu terangkan matrik. Okey, kalau nak dengar UPU, terus pergi kepada minit UPU. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, kita pergi dulu kepada yang pertama. Okey, yang pertama, untuk pengambilan calon guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, tengok nama ijazah dia. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP ambilan Jun 2021. Okey, untuk program ini, dia bukan semua orang boleh mohon tau. Dia untuk mereka yang ada minat. Dia ada minat nak jadi cikgu. Dan minat je tak cukup. Dia kena ada kelayakan. Kelayakan tu lepas ni cikgu tunjuk macam mana. Okey, so yang ini dia punya program untuk lulusan SPM ni lah. Okey, awak adalah 2020. Pelaksanaan pengajiannya adalah sepenuh masa, di mana 1 tahun persediaan dan 4 tahun untuk ijazah. Jadi maksudnya awak masuk program ini selepas SPM, dia memang terus ambil ijazah Sarjana Muda Perguruan di bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi sekiranya awak berminat nak mohon, boleh masuk ke laman web https ni pismp.moi.gov.my. Cikgu dah pun share dalam grup kelas kamu, boleh tengok balik. Tawaran ni dah dibuka daripada hari Isnin yang lalu, 15 hari bulan. Jadi cikgu tahu ada yang dah mohon,
Tak apa, tapi ada juga yang masih bertanya, jadi cikgu kongsi juga hari ini. Okey, cikgu nak tekankan di sini satu lagi PISMP ni dia cuma menawarkan penempatan di mana? Awak tengok dekat sini, dia dah highlight dah. Dia akan tawarkan di SK, SJKC dan SJKT sahaja. Okey, jadi sekiranya ada dalam kalangan anak murid cikgu ni yang nak jadi cikgu tapi tak nak jadi cikgu sekolah menengah. Dia tak nak jadi cikgu. Okey, dia tak nak jadi cikgu sekolah rendah. Okey, macam ni awak dah tengok dekat poster ni, penempatan. Awak dah nampak kat sini dia dah highlight dah penempatan di SK, SJKC dan SJKT sahaja. Okey, jadi pada mereka yang nak jadi cikgu, dia cakap, cikgu, saya tak nak jadi cikgu kat sekolah rendah. Saya nak jadi cikgu sekolah menengah. Saya nak jadi cikgu ekonomi. Saya nak jadi cikgu perakaunan. Saya nak jadi cikgu perniagaan. Nak jadi cikgu bahasa Melayu tapi saya nak sekolah menengah. Kalau awak nak sekolah menengah, jangan mohon yang ini. Sebab yang ini dia dah cakap kat situ, memang dia dah terang-terang dia tunjuk penempatannya di SK, SJKC dan SJKT. Okey, jadi kalau yang minat nak pergi sekolah menengah, awak kena guna laluan lain lah. Sama ada awak masuk asasi, ataupun matrikulasi, ataupun tingkatan 6, ataupun diploma. Barulah mohon ke ijazah pendidikan dalam bidang pendidikan. Okey. Okey, next. Inilah dia laman web untuk ijazah sarjana muda perguruan tadi. Okey, awak tengok laman web ni pismp.moi.gov.my. Okey, masuk je laman web ni, awak pergi dulu dekat bahagian maklumat program. Baca dulu sebelum membuat permohonan. Kena baca maklumat permohonan dan maklumat penting. Terutama ada bahagian lampiran A dan lampiran B. Syarat-syarat khas. Setiap subjek ijazah yang awak nak mohon tu, dia ada syarat apa subjek yang perlu awak skor. Okey, kena tengok dahulu, explore dulu, barulah pergi untuk memohon. Okey, untuk mohon, awak pergi sahaja ke bahagian log masuk sistem. Tengok dekat gambar orang ni. Okey, awak klik sahaja untuk daftar. Okey, klik daftar dan dia akan keluar macam ni. Okey, bila keluar daftar permohonan baru, masukkan awak punya kad pengenalan. Okey, tengok sini, dia tekankan sekali lagi, dia tulis sila baca dengan teliti setiap keterangan program, syarat dan kelayakan asas, syarat setiap bidang yang ditawarkan mengikut laluan kemasukan seperti yang dipaparkan pada iklan atau maklumat permohonan tadi yang cikgu tunjukkan. Okey, jadi baca dulu betul-betul baru masuk. Okey, semak, dia akan keluar bahagian macam ni. Okey, jadi awak isikanlah, daftarkan permohonan, masukkan email yang aktif, jangan masukkan email dah lama tak buka. Okey, kata laluan yang awak masukkan kena ingat, kemudian teruskan pengisian borang. Okey, baca dengan teliti setiap item yang ditanya dalam borang. Okey, cikgu tak boleh nak share apa yang ada di dalam borang tu sebab cikgu tak dapat masuk dalam borang ni. Okey, ini pun cikgu dapatkan daripada IPG sendirilah, perkongsian mereka. Okey, so nanti awak dah isi semua dalam tu, awak akan sampailah ke bahagian ni yang mana dia akan tulis ya, saya sahkan permohonan. Sebelum awak sahkan permohonan, pastikan klik dulu semua pengakuan ini dan pastikan telah semak semua maklumat dengan betul dan awak dah puas hati dah dengan pilihan dan pastikan bidang yang anda pilih itu memenuhi syarat yang diminta. Okey, sebab bila awak tekan sah sahaja, awak tak boleh lagi kemaskini borang ini. Okey, jadi awak kena fikir betul-betul sebelum nak tekan sah tu, dah puas hati ke, belum ke, dah tepat ke tidak. Sebab tarikh akhir pengesahannya adalah pada 15 hari bulan 4. Okey, jadi pilih betul-betul. Semak dan tengok betul-betul. Okey, jadi sekiranya awak dah tekan sah, awak akan pergi ke bahagian ni. Tolong ambil perhatian di bahagian tarikh menduduki EUKCG. Okey, untuk tarikh ini dia akan berikan tarikh untuk kamu menduduki EUKCG ini. Jadi jangan lupa ambil take note tarikh tersebut dan kemudian cetak dan simpan borang permohonan. Maka selesailah permohonan untuk menjadi guru di bawah tajaan KPM ini. Jadi sebarang pertanyaan untuk ini boleh PM cikgu
ataupun simpan soalan, tanya cikgu pada sesi Google Meet kita. Okey. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian program matrikulasi. Untuk program matrikulasi ini, awak boleh nampak dekat sini dengan jelas. Untuk program matrikulasi dia kepada 3 bidang. Okey. 3 bidang: jurusan sains, kejuruteraan dan jurusan perakaunan. Okey, lihat syarat minimum. Ini adalah syarat minimum untuk jurusan sains, lukisan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan jurusan perakaunan profesional. Okey. Ada yang tanya cikgu, dia nak masuk matrikulasi kejuruteraan. Tapi dia tak ambil Admaths, dia tak ambil Physics. Jadi macam mana? Tak boleh. Sebab itulah cikgu nak awak tolong tengok betul-betul apa syarat. Okey, nak masuk jurusan kejuruteraan, mesti ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, fizik and math. Tengok pula apa syarat dia ni dekat sini. CC, BCC ini adalah syarat minimum yang membuatkan anda layak untuk memohon. Untuk dapat, ia bergantung kepada tempat yang ditawarkan dan juga saingan tempat tersebut. Kalau ramai yang mohon tu, markah merit mereka tinggi, jadi mereka akan dapat tempat tu terlebih dahululah. Okey. Untuk jurusan perakaunan di sini, boleh lihat kita ada matrik ada tawarkan jurusan perakaunan yang tidak memerlukan Admaths. Jadi cikgu ada kongsikan juga program matrikulasi ini di dalam kelas yang tidak ambil Admaths, untuk sekiranya ada yang berminat untuk mengambil jurusan perakaunan. Okey, kemudian baca dekat setiap bawah ni dia ada dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana 3 mata pelajaran. Mata pelajaran ni awak rujuk di bahagian kotak bawah. Okey, kalau jurusan perakaunan di sinilah 3 bagi mana-mana mata pelajaran. Okey, mana-mana tu pilihlah salah satu yang mana awak ambil. Okey, kalau cukup syarat baru boleh mohon. Okey, itu untuk matrikulasi tak banyak. Ini sahaja yang ada untuk matrikulasi untuk cikgu terangkan. Okey, dan ini adalah antara keistimewaan program matrikulasi. Matrikulasi adalah program fast track yang mana dia satu pembelajaran yang singkat untuk ke universiti sambung ijazah. Jadi sebelum mohon matrikulasi juga kena tanya diri, tepuk dada, tanyalah betul-betul mampu tak awak mengambil program ini. Okey. Okey, ini adalah laman web permohonan. Macam mana nak mohon matrikulasi? Okey, masuk sahaja ke dalam laman web http /matrikulasi.moi.gov.my. Masuk sahaja di sini. Awak terus pergi dulu bahagian pengenalan. Tengok menu utama ini. Tengoklah info berkaitan program matrikulasi. Klik pengenalan, maklumat dan soalan-soalan yang lazim ditanya oleh murid. Awak akan dapat jawapan di situ. Okey, kemudian klik permohonan di menu utama. Klik permohonan di menu utama untuk memulakan proses permohonan. Okey, klik daftar kali pertama untuk memulakan pendaftaran yang baru. Masukkan sahaja IC dan angka giliran SPM dan klik cari. Akan keluar bahagian sistem yang memaparkan nama anda. Okey, pastikan betul dan isikan butiran yang diperlukan. Kemudian semak maklumat. Okey. Setelah selesai tadi, awak login semula. Gunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang awak dah daftar. Klik masuk dan bolehlah mengemukakan permohonan ke matrikulasi. Isikan setiap bahagian ini, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, lengkapkan, baca setiap item tu, baca betul-betul apa yang dia nak. Kalau tak faham, rasa tak tahu nak jawab yang mana satu pilihan tu, tanya pada cikgu. Okey, awak kena tanya cikgu. Okey, dan bila dah selesai nanti awak akan sampai ke bahagian D. Okey, untuk pengakuan dan pengesahan. Okey, awak boleh klik balik menu A, B, C ini untuk semakan semula jika perlu. Jadi sama juga untuk buat pengakuan pengesahan ni, awak kena baca dulu pengakuan ini. Kemudian barulah sahkan. Okey, bila dah klik sahkan dan seterusnya, awak akan dapat review borang permohonan. Klik kemas kini jika perlu. Kemas kini boleh dibuat sehingga 15 April 2021. Untuk IPG dan matrikulasi, tarikhnya sama 15 Mac sehingga 15 April 2021.
Okey, setelah selesai semakan, boleh klik hantar untuk cetakan borang permohonan, dan jangan lupa setiap permohonan yang anda buat, tolong simpan salinan dan cetak sebagai simpanan anda, sebagai bukti yang anda telah memohon. Okey, nampak ni, dia pun dah cakap, dia kata klik hantar, kemudian save as PDF juga sebagai simpanan anda. Okey, lepas habis ni, sebelum log out keluar, tolonglah ingat nombor siri. Pelajar perlu hafal atau ingat atau catat nombor siri ini. Pelajar dianggap tidak membuat sebarang permohonan jika tidak dapat menyatakan nombor siri anda ini. Jadi ingat nombor siri, dan dah selesai sahaja permohonan matrikulasi ini, maka selesailah permohonan anda. Bolehlah log out untuk keluar dari sistem. Okey. Dan seterusnya, kita akan masuk ke bahagian ni dia agak panjang, yang mana bahagian ini cikgu sambung kepada dua bahagian. Cikgu akan terangkan sedikit di sini dan kita akan sambung pada Google Meet kita. Okey. Di sini di depan di skrin yang awak lihat ni adalah panduan permohonan. Cikgu akan ceritakan tentang panduan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej, Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. Okey, awak nampak dekat sini, inilah dia 20 universiti yang anda perlu teroka sebenarnya. Kena tengok dekat dalam laman UPU tu, universiti ini ada 36 politeknik dan ada 104 kolej komuniti, ada juga institut latihan, okey. Jabatan Tenaga Manusia, latihan kemahiran pertanian dan juga MARA. Okey, seterusnya kita teruskan untuk yang seterusnya. Okey, untuk kategori pemohon. Kategori pemohon, masa awak masuk nanti untuk permohonan, awak adalah kategori A, SPM tahun semasa. Okey, ini adalah awak adalah lepasan SPM untuk kategori A. Kemudian ini adalah syarat am. Okey, syarat am ni maksudnya syarat yang membolehkan awak untuk memohon kepada bidang-bidang awak nak mohon. Okey, hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor IC MyKad saja yang layak melakukan permohonan. Okey, untuk permohonan keasasi perlulah ada memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus sejarah. 5 kepujian tu maksudnya awak kena dapat 5C ke atas. Okey, 5 kepujian. Dan diploma awak perlu mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam ketiga kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey, ini pula adalah kelayakan untuk kemasukan ke politeknik, konvensional, metro atau kolej komuniti. Diploma sama juga, perlu dapat 3 kepujian, tapi bezanya di mana? Diploma untuk bahagian ini awak perlu lulus bahasa Melayu dan sejarah. Kalau dekat sini tadi diploma bahagian untuk Universiti Awam, kepujian itu perlulah termasuk bahasa Melayu. Ini yang awak kena tengok betul-betul. Bila nak mohon, kena tengok betul-betul apa syarat am, apa syarat khas. Kita tak boleh main mohon sahaja, sebab kalau awak main isi je, awak akan menutup peluang awak sendiri. Sebab awak tak layak bila awak mohon, awak tak menepati syarat, dia jadi tak boleh lah. Sebab tu kena mohon, pastikan awak melepasi syarat-syarat tersebut. Okey, untuk sijil, permohonan sijil, boleh menduduki ada SPM dan boleh membaca, menulis, mengira. Okey. Kita pergi next. Okey. Inilah yang cikgu kata tadi. Kelayakan khas yang awak kena tahu. Tadi adalah syarat am. Okey, tadi adalah syarat am. Ini adalah syarat khas. Syarat am itu adalah syarat am itu adalah satu perkara mana awak mohon melayakkan awak untuk masuk untuk mohon. Tapi syarat khas ni pula dia bergantung kepada universiti itu, bergantung kepada politeknik, bergantung kepada tempat pengajian tu, bidang tu dia lain-lain syaratnya. Di UiTM mungkin tidak sama dengan UPSI. Macam tu syarat khas yang awak kena tengok setiap subjek. Okey, inilah dia, tengok ni cikgu dah tulis kat sini, kena explore panduan di portal UPU ataupun UPU Pocket. Okey, sebab sekiranya anda tidak explore semua ini, akan banyak info yang anda terlepas. Okey, jadi sebenarnya petang ini adalah
cikgu akan bersama anda dalam Google Meet yang sejam itu. Kita akan cuba explore laman web UPU ini. Okey. Penentuan aliran. Okey, masih ada lagi macam tadilah ada yang tak jelaskan. Dia bukan duduk aliran sains, tapi dia nak ambil bidang sains. Jadi kena tengok kat sini macam mana penentuan aliran SPM. Okey, sekiranya anda mengambil 4 daripada 5 mata pelajaran ini, awak ada ambil maths, awak ambil admaths, fizik, kemis, biologi atau mana-mana mata pelajaran di bawah ini. 4 daripada 5 mata pelajaran ini, okey, anda adalah dikira aliran sains. Kalau awak tak ambil subjek ni, automatik awak adalah aliran sastra. Senang je macam tu. Tengok je kalau awak ada ambil admaths, fizik, kemis, bio dan mata pelajaran kat bawah yang lain tu, atau yang tu, maksudnya awak adalah aliran sains. Kalau awak tak ambil, awak bukanlah aliran sains, awak aliran sastra. Macam tu je. Okey. Okey, so ini adalah dasar dan kriteria pemilihan SPM. Kemasukan untuk menggunakan SPM ke universiti awam ini dan politeknik sebagainya lah. Okey, dasar pemilihan adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan menggunakan 90% markah akademik dan 10% markah core curriculum. Okey, meritokrasi cikgu pernah kongsikan sebelum ini, yang cikgu kata boleh explore dalam laman UPU pun dah ada dah sebenarnya. Calculator merit. Awak masuk sahaja result awak, automatik dia akan kirakan berapa merit awak. Okey, untuk awak tahun ni kan ramai yang tak sempat, macam kita Selangor tak sempat nak habiskan peperiksaan percubaan. Jadi awak boleh gunakan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 untuk awak tengok markah merit awak. Rasanya macam mana markah merit untuk kriteria pemilihan SPM ini. Okey, ini adalah kriteria dasar-dasar yang digunakan. Nampak tak ni, pencapaian akademik, kurikulum tadilah yang dekat sini. Kemudian kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan program pengajian di pohon. Ini yang di dalam syarat khas cikgu cakap tadi. Nampak ni, memenuhi syarat khas yang ditetapkan. Lulus temuduga. Kalau ada program temuduga, kalau awak tak lulus, awak tak boleh masuk lah. Ini adalah antara syarat-syaratnya. Program pengajian pilihan mengikut keutamaan. Ini pun penting. Okey. Apabila awak mengisi nanti, cikgu harap sangat awak kena susun program itu mengikut keutamaan. Keutamaan awak yang mana awak paling minat, ikut satu daripada atas sampai ke bawah. Okey, sepatutnya sekarang ni awak dah ada dah list. List 12 apa benda, 12 aliran yang awak nak mohon, bidang yang awak nak sambung, 12 bidang yang awak nak sambung. Okey. Okay, next kita pergi next permohonan. Okey, seperti kita maklum, tahun ini tiada pembelian unit ID. Jangan lagi tanya, cikgu nak pergi BSN nak beli, tak ada dah. Sekarang ni permohonan macam cikgu dah banyak kali bagi tahu, kita permohonan tahun ini ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi awak cuma masuk sahaja laman web UPU tadi buat permohonan. Tak boleh buat lagi. Sekarang kena tunggu, cikgu tulis kat sini. Inilah dia. Tarikh yang perlu awak ingat, yang perlu beri perhatian. Fasa permohonan Okey, kita dah buka laman web ni lama. UPU ni dah buka lama. Daripada sebelum ini lagi cikgu dah pernah buat video kan. Cikgu kata buka dulu akaun, daftar dulu. Sebab kita tak nak last minute nanti laman jadi sesak. Minggu ini pun beberapa kali UPU kemaskini dia punya laman web. Okey, bilangan pilihan. Apabila awak isi UPU ini, awak wajib isi 6 pilihan. Awak ada 12 pilihan. Bila isi nanti ada 12 pilihan untuk isi. Sebab sekarang kalau kita masuk dalam laman UPU, dia belum ada lagi untuk 12 pilihan tu. Sebab kita mula mengisi pada bila? Ini dia. Tarikh pilihan program pengajian cuma boleh dibuat pada 21 Mac sehingga 31 Mac. 10 hari yang sangat bermakna. 10 hari yang sangat penting yang awak jangan terlepas untuk mengisi. Ada orang dia cakap, cikgu saya tak nak isi, cikgu saya tak sanggup belajar pun. Cikgu akan cakap isilah dulu. Sebab bila awak tak isi, tiba-tiba nanti dah dapat result SPM, kawan-kawan awak masuk baru cakap, cikgu saya nak isi. Masa tu untuk kemaskini sahaja. Kau tak boleh isi dah. Okay? Jadi jangan menyesal. Isi je sekarang. Bila awak isi nanti 12 pilihan, pastikan
pastikan program yang ada temuduga. Nanti kat program temuduga dia ada hashtag. Program yang ada temuduga tu awak letak di pilihan. Kalau 1 hingga 2 untuk yang pendidikan. Okey, 1 hingga 4 untuk bukan pendidikan lah. Kalau semua program temuduga awak minta tu tak ada pendidikan, letak 1 hingga 4 ikut keutamaan. Kalau ada pendidikan, 1 dengan 2 itu pendidikan dulu, baru sambung. Okey. Tarikh temuduga adalah April hingga Jun. Ini tarikh-tarikh yang awak perlu ambil tahu dan ingat. Okey. Seterusnya, ini tarikh pengemaskinian. Sebab lepas ni sekarang awak masih ada dalam grup kelas. Cikgu tak pasti lepas ni awak masih ada lagi dalam grup kelas tu ke tidak. Jadi cikgu terus bagi tahu sekarang proses selepas awak dah dapat keputusan. Okey, bila awak dapat sahaja keputusan SPM nanti, awak perlu kemaskini. Awak boleh kemaskini balik permohonan yang awak buat sekarang. Sebab tu ada yang PM cikgu, "Cikgu, saya tak ada result percubaan. Cikgu, saya takutlah nak isi sebab saya punya result tak okey." Isi sahaja sebab permohonan UP online ini akan menggunakan keputusan SPM awak yang sebenar. Apabila result dikeluarkan, 5 hari selepas tau. 5 hari selepas tu awak boleh buat kemaskini permohonan bidang mengikut awak punya result yang sebenar. Sebab nanti bila dapat result, mungkin permohonan yang buat sekarang tak menepati dah syarat khas tadi. Mungkin universiti tu nak, dia kata bidang yang awak mohon, dia memerlukan sejarah B. Tapi sejarah awak tak mencapai. Jadi awak jangan mohon yang tak capai apa yang syarat khas tu nak. Kalau awak mohon juga, dia memang automatik awak tak boleh dapat. Okey, kena ikut syarat khasnya dan syarat am. Okey, jadi ini adalah tarikh-tarikh. Tempoh setuju ni pun adalah 10 hari. Dalam 10 hari kalau awak dapat tawaran, awak tak terima, automatik dikira awak menolak lah. Okey, boleh tengok tarikh-tarikh tersebut. Okey, jika ini adalah perancangan tarikh, sekiranya ada perubahan terkini, awak perlu ambil cakna. Cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram UBK, dalam Instagram UBK, ataupun dalam grup kelas awak masih ada, cikgu akan umum. Jadi awak kena sentiasa alert apa yang cikgu umum dalam grup-grup yang cikgu selalu wawarkan. Okey, inilah dia yang cikgu cakap tadi kan. Panjang-panjang tu, inilah rumusannya. Sebenarnya rumusan secara, nak nampakkan secara infografik, 14 panduan permohonan. Okey, macam tadi cikgu cakap mula-mula, masuk lama awak UPU, kategori, pastikan kategori awak kategori apa? Kategori A. Okey, semak syarat, kira merit, semak trend permohonan. Okey, untuk trend permohonan ni pun sama, cikgu akan buat pada sesi seterusnya. Sebab ni kita kena buka laman UPU untuk kita tengok. Semak laluan kerjaya, pengisian. Sekarang ni, apa yang awak boleh buat sekarang sebelum 21 hari bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai step sini. Sampai step semak laluan. Okey. Selepas sahaja masuk 21 hari bulan, awak dah boleh mula mengisi permohonan UP online. Okey, pastikan anda mengisi maklumat yang bertanda dengan lengkap. Okey, lepas tu boleh pilih pilihan mengikut keutamaan yang macam cikgu dah cakap tadi. Lengkapkan borang permohonan, klik butang simpan, cetak, simpan sebagai bukti dan semakan kemaskini adalah tanpa had. Jangan tunggu saat akhir. Okey, untuk awak semak sementara nak tunggu ni kan, awak nak semak, nak tengok ni, boleh. Awak jangan tunggu saat akhir, last baru awak nak buat. Okay, awak ada 10 hari 21 Mac sehingga 31 Mac. Ingat tadi tu. Okey, ini adalah panduan untuk pilih program pengajian. Yang daripada tadi, kalau perasan cikgu ulang yang sama. Pastikan awak melepasi syarat am dan syarat khas program institusi atau agensi. Inilah yang paling penting. Sebab bila awak tak lepas sahaja, memang awak tak layak terus masuk dekat bidang tu. Okey, kemudian program yang minat. Pastikan memilih program yang anda minat. Jangan ikut kawan. Jangan, kau nak masuk apa? Kau nak masuk, aku ikut kalah, kau nak masuk kulinari. Okeylah, jom kita masuk kulinari. Kau nak masuk apa? Akaun je lah, kita masuk akaun. Tak. Awak kena masuk ikut program apa yang awak minat. Okey? Ada juga yang ada masalah. Dia cerita kat cikgu pasal family dia tak support apa yang dia nak. Yang itu pun awak kena ambil masa, duduk berbincang, dapatkan satu kata sepakat untuk mohon program yang mana awak minat dengan restu ibu bapa sekali.
Okey. So, kemudian pilihan program ikut keutamaan. Pilihan program ikut keutamaan ni pun cikgu dah ulang banyak kali. Susun ikut keutamaan 1 hingga 12. Dan jangan lupa yang ada temuduga letak di mana yang telah ditetapkan. Okey, nombor 4 ni cikgu letak bintang kat sini. Rujuk kaunselor. Okey, rujuklah kaunselor anda. Sebab kaunselor, kita akan cuba bantu sedaya upaya. Sekolah kita ada 6 orang kaunselor. Kita rujuklah kaunselor untuk mendapatkan panduan macam mana cara yang betul, pilihan laluan yang betul, supaya awak sentiasa berada di jalan yang benar. Okey. Jadi tolong rujuk kaunselor, jangan rujuk kawan, jangan rujuk sebab tak sama. Program ini setiap tahun dia dikemaskini, berbeza-beza. Macam tahun ni pun dalam masa singkat tiba-tiba boleh berubah daripada tak ada daripada UPU tu sekali matrik pun dah keluar permohonan yang guru di laman web guru, matrik di laman web matrik, UPU di laman web UPU. Jadi perkara-perkara baru ini awak kena sentiasa tahu dan update. Daripada mana awak nak dapat? Daripada kaunselor. Jadi rujuklah dengan kaunselor. Okey, so ini panduan ini awak kena tengok pelbagai bidang. Perkara ini pun cikgu akan buat petang kita bersama Google Meet. Cikgu akan ajar awak macam mana nak tengok bidang. Contoh awak minat accountant, di mana ada accountant. Awak minat architecture, di mana ada architecture. Okey, perkara ini semua ada di dalam lawak UPU. Tapi awak kena tahu macam mana nak orang kata nak godek dia. Okey. Okey, ini contoh pemprosesan pemilihan. Okey, kenapa? Awak wajib isi 6 pilihan. Tapi awak boleh mengisi 12 pilihan. Yang wajib 6 lah. Ada yang cakap, cikgu saya nak isi 6 je. Sebab yang lain tu saya tak minat. Okey, dia kata macam tu. Okey. Tapi awak tengok dekat sini di sini calon yang mengisi 12 pilihan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapat tawaran. Ini contoh pemprosesan macam mana berjaya. Awak tengok pilihan dia yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau tengok dekat sini, pilihan dia yang berjaya adalah pilihan yang ke-12. Kenapa pilihan pertama tak berjaya? Okey, dia lepas syarat. Tapi tak ada kekosongan tempat. Okey, tak ada kekosongan tempat. Dan keputusan dia tak ada kekosongan tempat, automatik tak boleh lah. Okey, sebab tempat tu tak cukup. Memang dia lepas syarat, tapi kekosongan tempat tak ada. Okey, yang pilihan kedua, dia ada lepas syarat, ada kekosongan tempat, tapi dia tidak lepas ujian temuduga. Pilihan yang ketiga pula, lepas syarat, tapi tak ada kekosongan tempat. Walaupun dia lepas temuduga, sebab yang cikgu kata tadi, sebab tempat ni dia tak semestinya, contoh bidang tu dia tak akan letak sebanyak mana yang awak rasa ada, tak. Sekiranya itu yang tadi cikgu kata yang cikgu kata tadi, awak kena tengok trend permohonan. Dalam trend permohonan tu dia dah tunjuk dah untuk bidang apa yang mendapat trend permohonan tertinggi dan berapa mata merit dia. Kalau awak tengok macam tinggi lah juga. Okey, kena tengok benda tu semua. Jadi tengok untuk pelajar ini, pilihan yang dia dapat yang dia lepas semua syarat adalah pilihan ke-12. Jadi pilihan 1 hingga 11 dia tadi semua dia tak lepas. Sebab perkara ini dia bukan sahaja meritokrasi sahaja, dia ada banyak perkara yang perlu ditimbang tara dalam proses pemilihan, dan proses ini dilakukan komputer. Komputer awak dia memang dah auto link semua dah. Jadi kalau awak tak ikut betul-betul syarat dia, keperluan semua, memang inilah yang akan terjadi. Okey, inilah kita dah nak dekat habis dah sebenarnya. Okey, inilah dia berjaya versus gagal pemilihan pelajar. Kenapa ada yang berjaya, kenapa ada yang gagal? Okey, yang pertama dekat sini tengok permohonan, borang permohonan berjaya diterima oleh UPU Online. Kenapa gagal? Ada yang tidak diisi tapi dia tak tekan butang simpan. Jangan macam tu. Okey, sebab tu cikgu kata kena tengok betul-betul, teliti betul-betul apa yang buat. Kalau boleh biar sampai dah habis tu, sampai tercetak benda tu. Okey. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat khas program pengajian. Awak tengok, ulang lagi. Benda masih lagi diulang. Syarat khas program pengajian. Setiap program pengajian berbeza kehendak syarat khasnya. Kena tengok apa syarat khas tersebut. Okey, gagal sebab dia tak penuhi syarat khas.
Okey, ketiga ada kekosongan tempat. Okey, tiada kekosongan tempat terutamanya untuk program kompetitif. Program yang ramai orang nak masuk. Semua orang minta program tu. Jadi, sebab itulah bila awak nak mohon nanti, awak tengok dulu trend permohonan dan tengok bidang yang kompetitif itu, berapa mata merit yang trend sepanjang 5 tahun ini. Fikir-fikirkan sebelum memohon. Okey. Kemudian berjaya dalam saringan temuduga atau ujian. Ni gagal, memang tak dapat lah gagal. Kedudukan merit yang tinggi dan kedudukan merit yang rendah. Inilah kenapa berjaya dan kenapa ada yang gagal. Okey. Okey, jadi apa yang boleh awak lakukan sekarang sementara menunggu tarikh pemilihan program? Tarikhnya 21 baru boleh buat. Sekarang pastikan awak dah isi dulu daftar maklumat pemohon. Pastikan awak dah isi maklumat peribadi, pastikan isi maklumat keluarga dan buatlah kiraan merit untuk melihat merit anda. Dan jangan lupa 21 Mac nanti permohonan akan dibuka pada 12.30 hari sehingga 31 Mac 5 petang. Ni kena tengok ni 5 petang bukannya 12 malam. Ada orang dia tunggu hari ni masih 31 Mac ni, belum habis lagi 12 malam. Tak. Kena tengok dekat sini dia dah tulis, dia dah mention 31 Mac itu 5 petang tutup. Habis. Awak tak boleh mohon dah. Jangan tunggu 31 Mac baru nak buat. Jadi, daripada sekarang awak ada 2 hari. Okey, hari ni hari Jumaat. Sabtu, Ahad, explore betul-betul lama awak UPU. Tengok betul-betul apa yang awak minat. Bidang kemahiran, politeknik ada, institut latihan ada, asasi ada, okey, diploma ada, macam-macam ada dalam UPU itu. Awak boleh layari. Okey, untuk kiraan markah merit dan trend penawaran dan juga untuk explore lama APU, kita akan jumpa dalam Google Meet yang mana petang ini kita akan buat bersama-sama. Kita tengok sama-sama apa yang ada dalam tu yang boleh awak explore supaya nampak lebih jelas untuk memilih bidang pengajian yang awak minat. Okey, ingat betul-betul apa yang cikgu cakap tentang perkara yang cikgu share semua tadi. Dan cikgu harap awak dapat buat pilihan yang tepat dan tolonglah rujuk dengan kaunselor untuk sebarang permasalahan. Jangan lupa petang ini jam 3 hingga 4. Okey, link cikgu akan bagi dalam grup. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.